Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, lama rasanya tak upload video. Yalah, sebab aku keluar dari JB, baru balik. Ada perkara-perkara penting yang sebenarnya yang kadang-kadang kita perlu buat tanpa kita maklumkan apa yang kita perlu buat sebagai insan, sebagai ihsan yang kita perlu buat, yang kadang-kala tak perlu dihebahkan. Cukup sekadar kita dan Tuhan yang tahu apa yang kita buat. Jadi perkara itu bagi aku sebenarnya itu rahsia di dalam jalan-jalan ketuhanan. Baik aku, baik engkau, baik siapapun yang berpegang pada jalan-jalan kerohanian, pada jalan-jalan ketuhanan, yang mana kebaikan yang engkau berbuat jangan sekali-kali engkau ceritakan. Sebagaimana lagu yang dinyanyikan oleh Nasir, jangan sesekali engkau ceritakan pengalamanmu, wahai Yusuf, takut-takut ditimpa bencana. Okey, baiklah. Aku tak nak bercakap panjang hari ini kerana aku masih penat, masih dalam keletihan dan banyak kerohanian-kerohanian yang lompong yang perlu diisi semula. Cuma aku perhatikan di dalam channel YouTube baru-baru ni bertaburan, bergelimpangan dari hal cerita seorang tabib. Aku tak nak cakapkan gelaran tabib berkenaan, tapi tajuknya berkait dengan tabib. Baiklah, Aku terpanggil sebenarnya untuk bercakap dari hal perubatan yang dilakukan oleh tabib berkenaan, yang begitu banyak bersimpang siur di dalam channel YouTube. Aku respect, bukan aku tak respect. Aku hormati, bukan aku tak hormat ilmu orang lain. Setiap orang bercabang-cabang ilmunya. Ada yang tunjang, ada yang akar, ada yang pohon, ada yang dahan, ada yang ranting, ada yang pucuk. Tapi aku terpanggil sebenarnya. Aku bercakap sebagai ayah HB, sebagai orang yang berpegang dalam jalan kerohanian, di dalam jalan senjata fakir. Aku dah bercakap. Jadi pada pengikut-pengikut tabib berkenaan, sila ke tepi. Ini antara aku dengan tabib berkenaan. Just you and me, 1-to-1, satu dengan satu. Yang lain ke tepi, tak ada urusan dengan aku. Aku cuma nak berhubung dengan tabib berkenaan. Bukan aku nak bercabar sebenarnya. Bukan kita nak seng-seng lengan. Bukan kita nak berbencak. Bukan nak bersilat. Bukan. Sama ada aku bukan lawan kau, atau engkau bukan lawan aku. Kalau menang sudah tentu di dalam berpencak. Tapi kerana jalan yang aku bawa, kita tidak perlukan pencak orang-orang seperti engkau, wahai tabib. Apa kata? Aku datang temui kau. Kita tetapkan satu masa, satu ketika tepat pada masa dan ketika kita duduk berdiri atau duduk dalam jarak
10 kaki, atau dalam jarak 6 kaki, 7 atau 9 langkah, tanpa menyentuh. Aku nak tengok sejauh mana jurus-jurus yang kau gunakan untuk perubatan di dalam merawat pesakit boleh memberi impak pada aku. Aku nak tengok. Sila tunjukkan jurus yang terbaik yang kau ada. Sila tunjukkan. Kenapa aku terpanggil untuk bercakap? Sebab aku memang benci pada mereka-mereka yang membodohkan umat, khususnya orang Islam, khususnya para pesakit. Mereka sakit, tapi engkau terus-terus cari makan dengan cara yang engkau buat, yang kau katakan itu jalan hak, sehingga para wali, sehingga Wali Songo, Sunan Kalijaga, engkau boleh panggil ikut suka hati kau. Kalau Sunan Kalijaga engkau boleh panggil ikut suka hati kau. Kalau segala putri, segala alam gaib engkau boleh panggil ikut suka hati kau. Aku rasa tentu engkau cukup hebat. Jadi hantarkan 1 atau 2 wali-wali yang kau katakan pada aku. Cari aku di mana aku ada. Cari, hantarkan pada aku. Tidak aku tengok. Tapi jangan lupa pesan pada wali-wali berkenaan. Katakan dia adalah kiriman si tabib. Katakan pada aku. Aku muskil sebenarnya apabila Sunan Kalijaga yang sangat tersohor di negara seberang engkau boleh panggil ikut suka hati kau. Alangkah tingginya martabat engkau sebagai tabib. Dan aku sangat teruja sebenarnya apabila engkau boleh mencabut segala sihir, boleh mengalahkan segala saka dengan cara zigzag ala-ala Zorro. Aku terpanggil sebenarnya. Jadi untuk makluman kau, aku sudah terlalu banyak ilmu. Terlalu banyak ilmu yang ada, yang aku tanggung dan aku bawa, termasuk budak-budak aku. Sangat banyak. Jadi aku nak minta tolong. Kalau engkau boleh kurangkan ilmu yang ada pada aku, kurangkan 50% daripada ilmu yang ada di dalam dadaku. Kau kurangkan, atau kau akan cari kau bersaksikan sekian banyak mata antara engkau dengan aku. Kita duduk dalam jarak 10 langkah. Aku nak tengok sejauh mana engkau boleh lambung aku dengan jurus-jurus yang engkau ada. Tunjukkan. Engkau jangan cari makan dengan menipu orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Engkau jangan menipu dengan cari makan macam tu. Sesungguhnya aku benci penipuan orang-orang yang mengaku berilmu macam kau. Macam mana aku tak marah jikalau dalam satu perubatan kau yang di dalam video berkenaan, engkau genggamkan Kaabah dan engkau bawa kepada pesakitnya, dikatakan ada saka. Kemudian apabila pesakit itu tak tahu, engkau kata cuba teka apa yang kau bawa. Dan engkau sendiri katakan yang kau bawa itu adalah Kaabah. Kepala tengkorak kau, Kaabah, engkau boleh genggam dengan tangan kau untuk kau bawa kepada pesakit. Kalau Kaabah kau boleh bawa, tentu istana Puteri Balqis, tentu orang yang hilang diambil oleh bunian, engkau boleh tarik semula. Tentu Ustaz Kazim yang sakit tu semudah tu kau rawat, semudah A, B, C, bahkan lebih mudah dari menyebut ABC. Kenapa engkau tak rawat Ustaz Kazim? Gunakan segala ilmu yang kau ada. Kerana engkau kata itu ilmu Allah, kerana engkau kata itu adalah ilmu Sunan Kalijaga.
Aku nak tanya, sunan mana yang kau panggil, yang kau boleh perhambakan? Wali Allah itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah mana yang kau boleh perhambakan untuk ikut kehendak engkau? Dengan kau kata engkau melawan kebatilan, sedang engkaulah sendiri adalah bapa segala kebatilan. Baiklah, aku akan cari engkau. Kita tetapkan satu masa, satu hari, atau aku akan uploadkan di dalam YouTube channel Aku Cabar Kebatinan yang engkau kata ada. Kita berdiri dalam jarak 10 langkah. Yang lain, sama ada murid atau anak engkau, tetapi ini antara engkau dengan aku. Kita berdua. Kalau engkau kata saka, aku mungkin ada lebih dari saka. Aku mungkin lebih dari saka, bahkan puwaka. Bersihkan kalau kau mampu. Tanggalkan kerohanian yang ada kalau kau mampu. Semudah tu. Congak-congak purata. Kalau saka 250, 300. Kalau 2 orang 600, 3 orang 900. Yang lain perbuatan percuma secara zorok. Zap cabut, selesai. Ilmu apa ni? Ilmu apa ni? Kalau macam tu hebat yang kau ada, segala penyakit kau boleh buat ala-ala zorok. Aku tak pernah jumpa sebenarnya. Aku tak pernah jumpa penipu yang lebih penipu. Aku tak pernah jumpa pembohong yang lebih pembohong. Aku tak pernah jumpa orang yang jual agama sebagaimana engkau perbuat dengan mengatakan itu ilmu Allah Ta'ala. Bahkan engkau menjual ilmu dengan mengijazahkan ilmu, dan engkau katakan perlu beramal selama seminggu atau 2 minggu sebanyak bilangan yang tertentu. Dan apabila itu diamal, maka siapa-siapa pun boleh buat perubatan sebagaimana engkau buat. Secara mudahnya, anda benar, buktikan anda benar. Kita jumpa tanpa engkau sentuh aku, tanpa aku sentuh engkau. Kita jumpa, aku nak lihat sejauh mana keberkesanan ilmu yang engkau war-warkan. Kalau tak ada orang lain yang berani bercakap dari hal perubatan yang kau buat, aku orang pertama mengatakan perubatan yang engkau buat jauh panggang dari api, sekadar cari makan, sekadar menipu umat, sekadar pembohongan. Aku orang pertama mengatakan engkau berbohong dengan ilmu yang engkau ada, sedangkan sebenarnya tidak ada apa-apa. Engkau pembohong. Dan buat jiwa engkau, murid-murid engkau ke tepi. Ini antara aku dengan kau. Kita bercakap atas kebenaran. Bismillah. Wa ku ja'al haq wa zahakat batil inat batil kahana zahuka. Kita tengok siapa yang benar. Kebenaran akan menunjukkan kebenaran. Kita tengok. Jangan kau tipu orang-orang Melayu. Jangan. Aku orang pertama mengatakan apa yang kau berbuat adalah semata-mata pembohongan, dan ini adalah termasuk di dalam fitnah akhir
zaman. Kalau orang Melayu terus bersikap macam ni, maka berakhirlah bangsa Melayu dan ilmunya dengan ilmu-ilmu penipuan, pembohongan yang kau bawa. Baiklah, kerana aku baru balik dari perjalanan yang jauh, aku tak dapat nak bercakap panjang. Tapi dengarkan, pada bangsa Melayu, pada umat Melayu, orang Melayu khususnya, kamu sakit, jangan kamu tambahkan lagi penyakit kamu dengan bertemu orang-orang yang sebenarnya hanya melestarikan pembohongannya atas nama ilmu, atas nama Allah, atas nama kerohanian. Asasnya adalah tidak ada sesiapa pun boleh menggenggam Kaabah dan bawa di depan pesakit. Tidak ada sesiapa pun yang boleh memanggil wali sesuka hati, seolah-olah memanggil penjual ais krim calong. Tidak ada siapa pun, kerana wali hanya menjadi hamba Allah, beribadat kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada tabib-tabib seperti engkau. Ini langkah sejati, ini senjata fakir. Sekian lama aku diam, aku pandang dan aku perhati, tapi ini sudah melampaui batas. Bismillah, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana amaluna walakum amalukum, lahu jada bainana wa bainakum, Allah yajma'u bainana wa alaihil masyir. Kita jumpa pada masa, waktu, hari yang ditentukan. Dan kita on channel YouTube sebagai saksi bahawa engkau telah menjatuhkan ayah Hizbi senjata fakir. Barulah engkau jadi sangat tersohor. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain minggir ke tepi. Ini bukan pertempuran kalian. Bukan dan bukan.